apa-apa yang boleh kita lihat. Sekejap saya tengok dekat saya punya ni. Jom kita lihat ini dulu. Apa ni? Kita punya Finviz untuk melihat satu-satu currency. Saya kecilkan sikit. Alright. So apa yang kita nampak untuk semasa adalah ada slightly merah, ada merah sedikit, maksudnya sentimen pasaran agak negatif sedikit ke arah euro punya session. Okey. Sebenarnya pada waktu Asia tadi dia tak berapa bergerak sangat, tak ada pergerakan yang terlalu besar. Maksudnya market dalam keadaan yang lebih quiet. Okey, lebih quiet, dan dekat-dekat pukul 11 dekat Wellington nak close, baru kita nampak ada satu pergerakan yang berat kepada negative side. Okey, berat kepada negatif. Cuma saya tak sempat nak update dekat cerita market, sentimen pasaran, apa yang menyebabkan pasaran ataupun nampak sedikit melemah menjelang kepada euro session ni. Okey, tu dia. So nampak ada conduct military exercise in South China. So kita boleh lihat dekat Forex Live, siapa-siapa yang nak update cerita-cerita pasaran di sini. Ni live percuma, dan nak dapat lagi, kalau siapa yang ada masa untuk ikuti YouTube daripada Bloomberg ke, Bloomberg TV, boleh layan kat situ. Ni cerita pasal waktu Asia tadi pun senyap sebenarnya. Cuma kita ada US punya cerita, masih lagi apa orang kata, berbincang di Senate, dan berat kepada kemungkinan akan lulus, tapi mungkin takkan lebih daripada 2 trilion. Sehingga 1.9, ikut daripada jangkaan 1.9 trilion sahaja kemungkinan bajet untuk stimulus package akan diberikan kepada rakyat US. Okay, baik. Thanks, how are you? Okay, semoga sihat sentiasa. Ada join, cuma segan chat terlalu public. Okay, hi Ken. Tak apa, chat lah. Boring untuk ni. Sebab sesi kita selalu ada interaktif, boleh berborak. Dan kali ni dia lebih kepada public. Berborak bersama public. So datanglah temani. Temanilah di sini. Okey, jom kita mana tadi? Sini. Kalau kita lihat daripada pergerakan semasa, JPY USD mendominasi pada late session Asia tadi, dekat akhir-akhir session. So kita nampak USD ada sedikit kekuatan, JPY ada sedikit kekuatan. Ini disebabkan oleh kelemahan daripada komoditi dolar, AUD, New Zealand dan juga Kanada. So itulah yang kita nampak untuk setakat ni. Okay. So sebenarnya sekarang pada minggu ni, tema yang paling besar adalah cerita pasal FOMC. Okay. Cerita pasal FOMC merupakan tema yang besar. Dia cerita ke manakah kemungkinan hala tuju untuk Fed laksanakan monetary policy dia. Apakah yang dia akan buat? Adakah terus dengan pendekatan losing policy ataupun neutral tapi berat, ataupun berdasarkan daripada konsensus ataupun pendapat ramai, kemungkinan memang dalam keadaan yang lebih neutral pada FOMC hari Khamis pagi, Rabu malam Khamis, dan pada pukul 3 pagi. Okey, pukul 3 pagi. So itu dia. So kita tunggu. Esok pun kita ada rancangan Bull and Bear show. So dalam rancangan Bull and Bear, kita akan ceritakan, saya dan Zuli akan berborak mengenai topik FOMC. Adakah dia memberi impact? Apakah kalau impact kat mana? So itulah yang kita akan sembangkan pada malam nanti, malam esok. Okey, jangan lupa saksikan. Okey, so untuk sekarang kita boleh lihatlah, kalau komoditi dolar masih kalau semalam kita nampak komoditi dolar pada waktu euro kukuh. Tetapi pada waktu US U-turn, berlaku U-turn, dan pada hari ini sambung U-turn tu, maksudnya sambung melemah untuk komoditi dolar. Dan sehingga waktu euro, kita nak lihat waktu euro, dan pada malam sekarang waktu US
adakah berlaku perubahan? Adakah AUD ataupun komoditi dolar terus kembali mendominasi pasaran? So setakat ni apa yang kita boleh lihat adalah JPY USD lead market. Okay, lead dalam currency untuk sekarang. Kalau kita lihat pair-pair utama, terutamanya major pair Euro USD masih lagi dalam keadaan apa? Neutral. Neutral pada hari ini, tak ada pergerakan yang bias satu arah, masih lagi berdekatan dengan open price pada pagi tadi. Okey, dan seterusnya adalah GBP USD. GBP USD pun sama juga. Tak ada berat sangat pergerakan dia. Hanya 0.2% drop daripada open price pagi tadi, dan kita lihat adakah GBP USD akan terus menerus melemah ataupun macam mana. Okey, dan seterusnya USD JPY. USD JPY masih lagi berada di bawah 104. Okey, tetapi di atas 103.5. Itu yang kita lihat, dia dah masuk atas 1035 kan. Kita tengok berjaya tak dia pergi ke 104 untuk semasa. Tu yang kita boleh lihat untuk USD dan juga JPY. Okey, dan seterusnya adalah USD Kanada. USD Kanada agak menarik untuk kita lihat. Semalam USD Kanada jatuh. Okey, dan pada hari ini USD Kanada dalam keadaan yang lebih dominan, yang lebih kukuh. Tu yang kita boleh lihat untuk semasa. Okey, dan seterusnya USD CHF. USD CHF paras 0.1 berada 0.1 kenaikan dia lebih tinggi berbanding daripada open price pagi tadi. Okey, tapi apa pun kita tengok waktu euro ni ada tak perubahan ataupun ada tak game yang berbeza berbanding biasa. Okey, dan AUD USD setakat ni. AUD USD setakat ni apa yang kita boleh lihat, kejatuhan AUD USD yang paling besar. Maksudnya AUD paling lemah pada hari ini dan diikuti dengan USD antara currency yang paling kuat untuk hari ini. So pergerakan AUD USD lebih berat untuk ke bawah. Setakat ni untuk berat dia ke bawah. Okey, dan seterusnya adalah komoditi dolar yang kedua, New Zealand. New Zealand pun dalam keadaan yang lemah, jatuh ke bawah daripada paras tertinggi, dia drop 0.3%. Okey, semasa dia drop 0.3%. Okey. Sekejap Okey. So alright, aku tak ada apa-apa. Sempat pula membaca mesej. Okey, tu. NZD USD drop 0.3 dan Euro GBP lebih kurang sama kekuatan dia, sama kuat sama lemah. Sekarang 0.15%, okey, untuk Euro GBP, dan dia bermain di sekitar dekat 0.89, tapi dia bawah sikit. Dia berat pada pandangan saya, dia berat untuk ke bawah lagi berbanding untuk ke atas. Okey. Dan GBP JPY untuk semasa dia berada di atas, dia drop 0.26, okey, dan dia bawah 142. Dan kita nak lihat ke manakah hala tuju untuk GBP JPY pada minggu ni. Adakah dia berjaya untuk terus turun ataupun dia akan meneruskan perjalanan dia ke atas. Trend asal ataupun trend yang kita nampak untuk setakat ni adalah okey. Okey, so apa tadi? So kita nampaklah GBP JPY dalam keadaan yang lebih menurun, dalam keadaan lebih menurun, tapi dia salah satu trade idea kita yang amat penting pada minggu ni. Antara trade idea kita yang utama GBP JPY, GBP USD, NZD USD dan juga NZD JPY. So benda itulah yang kita akan lihat. Okey. Alright. Boleh So benda tu, dan kita ada komoditi punya price kat sini. Kita ada minyak. Minyak dalam keadaan yang masih lagi berada di paras yang agak tinggi, di atas 50.
Tapi kita tengok adakah dia berjaya untuk terus break $55, 60 dan ke atas lagi. Tapi setakat ni dia dah agak lama sideways di atas $50, dia bermain di atas 51, 52, 53, turun balik. Dia agak lama, dekat 2-3 minggu, dekat sebulan lah, sebulan untuk minyak dia bermain di sekitar itu. Okey. Dan seterusnya kita ada gold. Gold dalam 1850. Okey, 1850 di area tu, dan kita lihat dia tak ada apa-apa perubahan, tak ada apa-apa perubahan yang besar setakat ni, masih lagi dalam keadaan senang cerita sideways panjang. Okey. Sideways panjang untuk gold. Dia nak cakap hala tuju ke atas, tak juga, nak ke bawah masih lagi belum break satu level 1800, dan kita nampak dah dekat 2-3 minggu dia masih berlega-lega di sekitar 1900 dan juga 1800. Okey, itu untuk gold. Dan yang menarik adalah Bitcoin yang daripada paras tertinggi 33,000, 32,000, 33,000, dan dia melakukan penurunan. Okey, penurunan sebanyak hampir 10,000. 10,000, 11,000, 10,000, $10,000 drop daripada harga tertinggi untuk Bitcoin semasa. Okey, untuk Bitcoin. So, dan jom kita recap semula. Currency yang paling kukuh daripada pagi tadi, JPY dan juga USD, diikuti dengan Euro dan juga CHF. Okey, yang lemah jelas AUD, Kanada dan juga New Zealand, diikuti dengan GBP. Tetapi kita ada lagi 15 minit sebelum bukanya siapa ni? Bukanya Euro session. So kita nak lihat di situ. Okey. Lihat dekat situ Nak tengok waktu, kita boleh buka dekat market 24 hours clock. So kita boleh lihat dekat sini apakah waktu yang open. Okey. Tokyo baru close pukul 2. Kita ada Shanghai tengah buka, Hong Kong masih lagi open, dan Singapura hampir sama waktu Malaysia, daripada pukul 9 sampai pukul Singapura sampai pukul 5. Dia sama. Alright. Sama. So ni yang kita nampak lah untuk semasa. Okey, untuk semasa, dan kita tunggu lagi 15 minit. Kita ada Frankfurt punya open pada pukul 15 minit ke? Sekejap pukul 3. Pukul 3 nanti Pukul 3 kita akan buka, Frankfurt akan buka. So lepas tu pukul 4 London open. So itu dia yang kita nak lihat pada waktu Euro nanti. Alright. Okey, kejap type sekejap. Okey, so jom kita meneruskan ke kita punya trade idea pada hari ini. Setakat ni kita sebelum tu kita buka dekat Forex Factory dulu. AUD tutup. AUD masih close. Alright, hari ini cuti, dan kita ada average earning untuk GBP pada pukul 3 petang nanti, dan kita ada apa-apa lagi USD kita Central Bank Consumer Confidence pada malam nanti pukul 11, dan kita tak ada apa-apa lagi yang dahsyat. Dan esok kita ada CPI untuk quarterly di Australia, dan kita ada core durable goods pada pukul 9.30 sebelum FOMC. Okey, FOMC ni merupakan yang paling penting sebab kita lihat adakah bertukar daripada segi polisi ataupun macam mana. Tapi nampak gaya dia lebih kepada neutral. Tak ada apa-apa perubahan. Lebih kepada neutral. Okey. So tu dia. Boleh? Dan jom kita lihat kepada trade idea kita untuk semasa. Trade idea kita untuk semasa, apa yang kita nampak adalah ni untuk mingguan punya untuk mingguan. So apa yang kita ada adalah GBP USD. GBP USD dalam perjalanan yang kita nampak seperti yang dijangkakan juga. Ini adalah bentuk yang kita nak, dan
kita nampak dia tengah melakukan pergerakan ke bawah. So, lagi sikit sampai ke area yang kita nak. Tunggulah dia jatuh. Masuk kawasan yang kita nak, kita letak alert. Kalau ada price action yang menunjukkan peluang yang cantik untuk kita buy daripada bawah, itu lebih menarik. Okey, tu kita tunggu sampai satu ke kawasan yang kita nak, baru kita membuat keputusan. Alright. So, ada apa-apa soalan setakat ni? Okey. So, ni untuk GBP USD. That's why semalam memang cantik lah, betul-betul dia melakukan penurunan, kena dengan apa yang kita nak. Okey, dan seterusnya kita ada GBP JPY pun sama juga. Ini antara bentuk yang menarik juga untuk kita lihat. Okey, 1, 2, 3. Dan perjalanan ini pun kita mengharapkan sama juga perjalanan macam yang GBP USD tadi. So, dia pun sekarang tengah melakukan penurunan. So, sampai ke kawasan area sini, mungkin adalah peluang yang cantik, baru kita cari peluang untuk buy. Okey. Alright, ni untuk GBP JPY. GBP JPY sekarang dalam perjalanan ke bawah. Sampai masuk kawasan, baru kita boleh cari peluang untuk buy. Alright, yang baru kita cari peluang untuk buy. Ni pada pandangan saya nampak lebih kurang bentuk satu flat yang regular flat ataupun ada satu lagi flat. Tu saya tak pasti, tapi bentuk dia flat lah. Dia ada dua, ada tiga. Ada tiga jenis flat, regular flat, running flat ke breakout, saya pun tak ingat. Ada tiga jenis flat. Okay, correction pattern. So kita tunggu dia melakukan penurunan. Lepas melakukan penurunan sampai ke mana yang kita nak, baru kita cari peluang untuk buy. Ni kita tetap ikut trend. Kalau ikut trend asal, tengok trend dia daripada starting memang pergerakan dia lebih ke atas. Okey, sekarang kita menunggu dia melakukan penurunan dahulu, baru kita cek peluang buy. Okey, boleh? Ni untuk GBP JPY. Dan seterusnya kita ada NZD USD. Ngam. Okey, cuma kita akan adjust sini. B kita mungkin di sini. Right, dan ini adalah level kita. Dan ni kita adjust di sini. Okey. So inilah level yang kita ada untuk NZD USD. So kita mengharapkan satu penurunan at least sampai ke area sini. Lepas tu baru kita mungkin berpeluang untuk cari peluang buy. Dekat tak dengan resistor, dengan support kita, kita cari level mana yang kita nak sandarkan. Kita ada bawah sini. Kat area sini yang menarik kalau kita melihat kepada price action. Tunggu dia turun sampai bawah sini, baru kita cek peluang untuk buy. Alright. Dan satu lagi adalah dalam bentuk yang ini. ABCDE. So saya nampak inilah ngam-ngam pula bentuk dia. Dan kita melihat di sini. Tengok boleh tak kena. Dan lepas tu baru kita cari peluang untuk buy. Kalau ada nampak berlaku rejection di area-area sini. Okey, ni untuk NZD JPY. So kalau NZD JPY sama tak NZD USD? NZD USD pun rasanya kalau kita lukis ABCDE pun mungkin boleh kita ambil satu pendekatan yang sama. Okey, ABCDE. Ataupun yang ni ABC. Sama perjalanan dia ke bawah dulu. Lepas tu baru kita cek peluang untuk buy. Okey. Ni untuk NZD USD dan juga NZD JPY. Masing-masing dah dekat, dah hampir dengan ke tempat yang kita nak. Dan kita akan melihat ada tak peluang-peluang yang cerah untuk kita ambil. Okey. So ada 4 possible trade masih lagi on. GBP USD, GBP JPY. Okey, GBP JPY. NZD USD dan juga NZD JPY. So kita ambil daripada, kita refer daripada yang sebelum ni, file yang kita buat ni. Saya tak buka lagi. Sekejap Okey. Alright, yang ini So yang ini yang kita buat untuk minggu ni. Minggu ni punya kita plan GBP dengan New Zealand, kita akan cari peluang untuk buy. Dan USD dan juga JPY kita cari peluang untuk sell. So kita main gabung-gabungkan.
kita ada GBP, USD, GBP, JPY, kita ada NZD, USD dan juga NZD, JPY. So ini position buy, ini position buy, ini position buy, ini position buy. So kita akan tunggu apabila price sampai ke kawasan yang kita nak, barulah kita akan cari peluang. Okey, baru kita akan cari peluang masuk ataupun tidak. Okey, hai Rashid. Rashid, Waalaikumsalam. Dah 19 minit dia bagi salam. Baru nak jawab salam. Okey, tu dia. Apa khabar Rashid? Ni Rashid mana? Adakah Rashid Sabah ataupun Rashid tak Sabah? Okey. So ada apa-apa soalan setakat ni? Kita akan inilah, yang ni yang kita plan. Yang ni yang kita plan pada minggu ni, apa yang kita nak buat. Yang ni yang kita plan untuk apa yang kita nak sell, yang ni untuk apa yang kita nak buy. So kita sortkan lah kat sini. Boleh? Tu dia. So kita hanya tinggal tunggu risk dan juga reward. Lepas tu barulah kita masuk. Alright. Kejap ada orang mesej. Okey. So ini adalah untuk mingguan. Sekarang kita nak lihat kepada beberapa pair pilihan kedua. Okey, pilihan kedua bermaksud apakah pair-pair yang menarik untuk kita lihat lagi. Okey, kita ada lagi 4 choice. Sebab yang 4 ni kita dah masukkan yang ni. So kita tengok apa yang kita boleh padankan lagi. Euro AUD kita try, Euro AUD ataupun AUD CHF. Euro AUD ataupun apa benda nama dia? AUD CHF. So jom kita lihat kepada dekat sini. Tengok Euro AUD kita cari peluang untuk sell. Euro AUD. Kita nak cari peluang sell, ada tak peluang? Alright, harga tengah menaik. So comel. Okey, comel. So sekarang kita hanya menunggu kepada satu tempat. Di manakah kawasan yang paling sesuai untuk kita lihat kawasannya. Sebelum tu kita akan markingkan level dahulu. Manakah level-level yang kita nak. Okey. 2 1. Okey. Alright. Comel. Okey. So sekarang okey. So apa yang kita nampak adalah Euro AUD ada level-level yang apa orang kata, yang menarik untuk kita lihat. Kita ada level support, resistance. So itu semua sekali level-level yang menarik lah untuk kita jumpa ataupun kita nak tengok. Okay. Alright. So apa yang kita ada? Apa bentuk yang kita nampak? Saya nampak kepada bentuk zigzag kat sini. 1, 2, 3. Okey. Tu dia, kita tengok sampai ke mana dia akan pergi. 3. So kita akan tarik level Fibo. Okey. So at least di area atas sini. Atas sini yang menarik.
Okay. So itu dia. Alright. Boleh. So ini dia, dan expected kalau price sampai ke atas, sampai ke area sini, baru kita cari peluang untuk sell. Apapun kita tunggu, dia dah tengah membuat, so baguslah. Kalau dia terus melemah, AUD terus melemah sampai satu area yang kita rasa yakin, kat situ barulah kita rasa berbaloi untuk kita sell. Ni kita tunggu buat sampai correction sampai atas sini, barulah kita akan pilih. Okey, boleh. So dia tengah membuat bentuk apa tu? Ni simple ABC, simple zigzag. Mana Satu, dua, tiga. So tu satu, dua, tiga. Alright, 1, 2, 3. Dan sampai sini baru saya menjangkakan peluang yang cerah untuk kita cari short position. At least sampai situlah. Baru saya akan cari peluang untuk short. Okey. Tu dia. Okey. Alright. So tunggu harga sampai di sini, baru kita cari peluang untuk short. So kena risk reward, kena semua sekali, barulah comel, barulah berbaloi. Euro AUD So siapa-siapa ada untuk menyimpan Euro AUD, dekat situlah peluang ataupun level yang saya nampak berbaloi untuk kita tunggu. So seterusnya AUD CHF tadi. AUD CHF first kali kita cari level. So sini satu level, 2 dan 3. Okey, dan dia sekarang tengah membuat correction tu, bagus tu. So situ satu resistance. Ada tak resistance yang dekat lain? Tak ada. Okey, so sekarang biarkan dia melakukan penurunan. Hampir sama bentuk dia dengan yang tadi. Okey, kejap saya tengok apa perbezaan kalau kita ambil sini, sini dan juga sini. Area kat sini. Okey. Kalau satu lagi kita ambil sini, sini dan juga sini. Area dekat bawah lagi. Alright. So saya lebih prefer kita ambil simple zigzag yang ini. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. So yang ini. Alright. Okey, boleh kita boleh high. Ini noise. So sini 1. Lakukan penurunan. Ini 3, 5. Okey, di sini. Ni Okey, so ini antara peluang-peluang yang saya nampak berpotensi kalau kita comparekan dengan Euro AUD. Dia hampir sama. Hampir sama kawasan dia. Kita menjaga ke atas sini, sama dengan tu. Kalau kita ambil ni sebagai, sebab sini lagi tak lepas tau. Ni antara low. Low yang terbaru. So ni paling low. So sini mungkin dia buat retrace. Kalau kita ambil 5, 3, 5. Mungkin tak sampai kalau kita ambil tu Okey, tu dia. AUD CHF. Alright. So dapat kat situ? Boleh So inilah antara peluang yang menarik untuk AUD CHF dan juga Euro AUD. So seterusnya kita ada apa lagi? Euro AUD, AUD CHF, dan jom kita lihat kepada kita punya ni. Kanada AUD, Kanada Euro.
Euro Canada ataupun Canada Cat Chef. Euro Cat ataupun Cat Chef. Euro Cat. Euro Cat nak cari peluang sell. Okey. Nah ni simple. 1 2 3. Okay, so kalau kat sini kita akan tarik daripada sini sini. Okay, so area dia atas sini. Dan cuba kita try tengok di manakah level-level yang menarik. Kita dah tarik dulu pula, baru kita tengok level. Okay, ni support satu. Ni kita ada resistance di atas ni. Atau kita ada resistance di sini. Dan lagi satu kita ada resistance di atas ni. Okay, so itu sahaja support dan support lain bawah. Ada lagi tak menarik? Okay, so itu dia dan kita akan lihat di manakah kawasan yang menarik. So sini kita tarik 1, 2, 3. Kalau dia berjaya sampai ke atas. Atas sini baru berbaloi. Tu baru kita akan cari peluang untuk sell. Okay, Euro Canada. Alright, tengok kejap, saya buka kejap Discord. Kita tengok link. Link daripada Zuli punya ni. Market Outlook. Cross. Euro Cat. Okay, so dia dah masuk. Kalau Zuli punya dah masuk C, A, B, C. Oh, Zuli ambil yang tu. Okay, Zuli ambil A, B, C. Nampak saya tadi ambil zigzag yang di sini sebab yang sini dia tak lepas tau. So ini adalah 5, yang ni adalah wave 3 yang Zuli punya. Pada saya ni adalah last. Last 1 2 3. So ni tempat retrace dia. Tempat yang kita mungkin nampak adalah seperti di Euro AUD tadi. Okey, kita ambil dekat sini A, B, C. Alright, tapi kalau ikutkan kena ambil sini. So Zuli ambil daripada sini sini. A 3 3 5. Alright, so kita adjust sini betul. Kita tak boleh ambil yang ni sebab kita ada low yang sebelum. Ni low. Ni lagi low daripada sini. So kita tak boleh start pada sini. Okay, so kita start pada sini. 1 2 3. So area dia sekarang. Area dia dah sekarang. Kalau ikutkan memang dah ada position lah di sini. Kalau ikutkan dah memang ada position di sini. Dan kejap saya akan lihat Zuli ada Euro AUD dia ada masukkan tak? Okay, tak ada Euro AUD dia tak masukkan. Mungkin dia ada terangkan masa dekat webinar. Apa reason dia tak ambil Euro AUD ni sebagai satu incomplete. So sebab ini cancel. Dia break di atas ni cancel. Alright. Dia break di atas tu cancel. Dia break atas ni high ni terbatal setup yang tadi ni. Okay. Okey, boleh faham So itu dia. Apapun kita tengok sebab yang ini kalau Euro AUD dia tak selari dengan Euro AUD Chef kita. So AUD Chef kita ambil so tak boleh. Ini lagi tinggi. So kita tak boleh start sini. Kita mesti start pada sini. Kita start sini. Baru logik. Okey. Di sini. Kita tak boleh start. Ni paling high. Ini dia lagi tinggi daripada sebelum ni. So ni tempat starting. 1 2 3. A, B, C. So kita tengok yang itu. Boleh Ni untuk AUD Chef. Patutnya dia lebih kurang sama.
pergerakan dia lebih kurang sama. Yang ni rendah. So tak ada masalah untuk kalau dia naik lagi tinggi. Ni lagi rendah. So kalau dia buat correction, correction dia itu adalah starting point untuk correction dia. Dan satu lagi kita ada cat chef. Cat chef. Okay, cat chef. Cat chef kita cari peluang untuk buy juga, dan kita cari level dahulu. Di manakah level-level? Ni satu resistance. Kita ada sini satu support. Support kedua dan support ketiga. So di manakah tempat? Yang ni lebih kurang sama lah. 1, 2 dan melakukan penurunan satu lagi, 3. So kita tengok kat mana 3 kemungkinan expected dia punya landing dia. So di bawah sini. Okay, di bawah situ. So bila price lepas bawah tu, ini adalah zone yang kita akan lihat untuk correction tu. So itu dia kawasan-kawasan yang kita nak lihat, A, B, C, dan ini adalah kawasan dia buat correction. Dan apabila price sampai situ, barulah cerah untuk kita cari peluang buy. Alright, cuma Euro AUD dan juga AUD CHF tadi, tu saya akan tengok balik. Okay, manakah tempat ada noise lah, ada spike kejap. Okay, kalau ikutkan kita kena ambil daripada sini, sini dan juga sini. 3 5. Kalau kita ambil 5 3. Alright, sekejap saya buat semula lah. Ni kita buang kejap. Ok, so kita ada kawasan-kawasan yang kita lihat. Ni untuk Euro AUD. Kalau ikutkan, saya tak boleh klik ni. Ok, ni 1 A, dia starting A, B, C. Ni sebab dia tak break low lagi. Yang ni lebih rendah, lebih apa tu, lebih tinggi sikit pada ni. Ni paling rendah. So sini tempat starting dia. Alright, ni tempat starting dia. Dan kalau ikutkan, kita ada level-level yang kita nak lihat. Dan bentuk yang saya jangkakan adalah 1, 2, 3. Okey. Tu untuk Euro AUD. Betul. 2, 3. Okey, ni sekarang kawasan dia. Alright, sinilah kawasan dia. Cuma kita ada peluang C ni mungkin dia belum tamat. 1, 2, 3, 4 dan 5 di kawasan sini. Alright, ni area yang kita tunggulah. Ni last. Okey, tu last. So dia sama dengan AUD CHF tadi. Okey, 1, 2, 3. Dan area yang kita tunggu adalah di kawasan ni. Tunggu dia membuat sesuatu di dalam sini, baru kita cek peluang untuk buy. Alright, baru kita cek peluang untuk buy. Setakat ni, inilah untuk AUD CHF dan juga Euro AUD. Kita ada 4 lagi possible. Ini adalah pilihan yang kedua. Ini adalah pilihan pertama yang atas. Ini pilihan kedua. Kalau contohnya kita ada dapat masuk pilihan pertama, masuk pilihan pertama. Yang ini adalah pilihan kedua. So kita ada nampak satu movement yang agak besar daripada NZD JPY ni, macam panjang. Dia dah sampai ke kawasan, sikit lagi sampai E. Okay, ni kita adjust risk reward kita kat sini. So kita tunggu dia melakukan rejection di E ni. Kalau dia berjaya melakukan rejection di E, maksudnya pattern kita ni berjaya. Maksudnya valid lah pattern kita kat situ. Boleh tu dia. So jom. Ni untuk kita punya trade idea mingguan menggunakan support dan resistance di Renko chart. Alright. Boleh? So kalau ikutkan lagi sekali, kita sekali imbas,
kita nampaklah JPY dan USD mendominasi pasaran, dan seterusnya AUD, New Zealand, Kanada merupakan currency yang lemah untuk hari ini, untuk hari apa ni, hari Selasa ni. Itulah currency yang kita dapat lihat ikut susunan-susunan dia. Okey, jom kita masuk kepada scalping. Apakah scalping yang mungkin menarik untuk kita lihat? Okey, yang pertama kita ada GBP USD. Scalping macam biasa, kita ikut plan juga. Plan kita adalah nak cari peluang buy ataupun sell mengikut daripada apa yang kita nampak daripada divergent. Penggunaan divergent dan pivot sebagai level, divergent sebagai signal. Okey. So, ni yang kita nampak yang kita lihat di sini, GBP USD, kita ada satu divergent di sini, dan kita ada, kalau kita buka time frame besar sikit lah. Okey, ini comel. So, price dah melepasi yang low sini. Price dah melepasi low sini. So, kalau kita lihat di sini, okey, yang ni ke bawah. Alright. Dan daripada sini ke sini ke atas. Okey, dia tak selari. Ini kita nampak ada satu divergent. So, apabila kita nampak ada divergent di sini, kita tengok ada tak dia buat dekat kawasan yang kita nak. Apa kawasan yang kita nak setakat ni adalah di kawasan comel sekejap, saya tarik sikit. Okey, so betul-betul ngam-ngam di kawasan kita punya pivot. Alright. Di kawasan support 1 dan support 2. So, kalau price melakukan sesuatu di sini, dia terus drop di area sini dan menunjukkan bounce. Dia nak naik ke atas, dia melakukan rejection ke atau apa ke di atas, baru kita nampak okey, GBP USD ni menarik untuk kita trade. So, setakat ni hint pertama dah dapat. GBP USD dah masuk kawasan dan kita hanya tinggal kepada price action. Okey, price action untuk buy. Okey, boleh So, ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat kepada GBP JPY. Target dia mana? Okey, jap. Target di mana? Kita lupa letak target pula. Kita letak kali hijau. So, minimum target kita selalu akan letak di R1 ataupun resistance 1 ataupun resistance 2. Tapi kalau dia sampai di PV, kita akan letak break even. Kita akan secure dulu. Letak di kawasan sini, break even. Dan tunggu price naik sampai ke kawasan ni, baru kita close position. Okay, ni maksimum target lah kita. Ni sebab short term dia kan. So, berapa pip? Ni sampai ke atas, lebih kurang 80 pip. Okay. Dan kalau daripada sini ke bawah, 80 pip. So, satu-satu stop loss di bawah sini. Okay. Satu-satu. Risk reward adalah satu-satu. Sini kita punya stop loss. Okey, ini tempat kita punya entry, ini tempat kita punya target, dan ini tempat kita punya stop loss. So, kita akan rekodkan di bawah sini. Di dalam ni. So, untuk ni kita ada satu GBP USD position buy, risk reward 1. So, kita ada result belum? Okey, yang ini 4 Januari 4 Januari pula. Kita letak hari ni baru ada 26 hari bulan Januari. Okey, 26 Januari. Right, GBP USD dah masuk kawasan, dah bagi hint, tinggal tunggu price action. Ada result, ada menunjukkan dia nak naik, kita masuk buy. Okey, sekarang korang tinggal menunggu kepada price action. Ada tak price action yang menunjukkan dia nak naik. Dia bagi hint nak naik, baru kita masuk buy. Okey, dan seterusnya GBP JPY. GBP JPY kita ada setup rasanya sebab GBP USD dah ada. So, kita akan lihat kepada GBP JPY. Okey, sama juga macam tapi ni macam tak jadi. Tak jadi sebab ni ni dah kat bawah. Dan yang kat sini
Okey. Okey, tak apa. Kita tukar tempat entry di sini. Mana Aqua ni? So ni tempat entry kita. Right. So sekarang hanya menunggu price action. Ada price action yang menunjukkan dia nak naik, baru kita masuk buy. Kalau dia tengah menurun macam ni, janganlah masuk buy. Ciao. Okey, resistance 1 kat situ. Dan kita ada rate. Okey. Ada rate kat situ. Okey, dapat So, GBP JPY pun dah trigger. Divergent di mana? Divergent di sini. Okey, ni satu. Dan yang ini kedua. Okey, ni kalau contohnya dia break ke bawah, cancel divergent. Setup terbatal. Kalau ni senang ke? Kalau dia dah dekat sangat ni. Kalau dia terus menurun dengan agresif, kat sini pun akan menunjukkan penurunan yang lebih daripada yang kita marking ni. Kita nampak dia dalam keadaan cancelkan divergent punya setup ni. So, sekarang memang betul-betul 100% bergantung kepada price action. Okey, price action yang menunjukkan dia nak naik. Ada keluar engulfing bullish yang solid. Ingat jangan buy apabila candle tengah menunjukkan tengah strong menurun. Kalau korang nak buy, tunggu dia menunjukkan hint-hint yang bahawasanya dia nak naik. Itu yang penting. Kalau tengah solid, candle tengah solid, turun, korang jangan buy dulu. Relax dulu. Ni tengah menurun kan. Jangan buy dulu. Tunggu sehingga nampak candle warna hijau. Candle bullish untuk menaik. Baru kita masuk buy. Okey, boleh? So sekarang tinggal tunggu je. Tunggu engulfing. Paling cantik engulfing lah. Ataupun Morubozu punya candle yang menunjukkan dia nak menaik. Dah masuk kawasan. Sekarang tinggal menunggu dia menaik. Tunggu menaik, barulah kita comel bagi masuk peluang untuk buy. Okey. Boleh So kita ada GBP JPY. Buy. Belum buy. Risk reward kita tengok kejap. Rasanya sama satu-satu ni. Okey, kalau kat sini sekarang stop loss 65, TP dalam 75. 65 tolak bagi 75. Sama dengan 65 terbalik 75 bagi 65. Okey, tu risk reward kita. 1.15. Sekejap saya adjust. Okey. Boleh? So sekarang kita tengok lagi scalping lagi 2 biji pilihan utama kita. NZD USD ada tak? NZD USD. Okey. NZD USD. Alright. So kalau dia break daripada low sini, betul-betul comel dia tunjuk ni low sini. Kalau dia berjaya break low situ, memang kita ada peluang lah. Okey. Kita ada peluang. Dah masuk support ni. Dah masuk support satu. Sekarang. Sekejap Satu sini. Ni divergent dah habis, dah naik. So sini. Okey, kita pakai yang sini. Sini dan ke bawah. Alright. Sini dan ke bawah sini. Okey, sekarang kita dah ada. Dah masuk kawasan. Kita markingkan je dulu. Ni stop loss bawah sini. Okey, stop loss bawah sini. Color ni. Okey, dan satu lagi TP kita, target profit kita di atas. Okey, R1. Sampai macam biasa, sampai dia
DPV kita akan start letak break even. Sampai sini letak break even. Ni sekarang kita hanya menunggu kan dia ada drop lagi sikit dan masuk kawasan ni dan ada menunjukkan dia nak naik. Masuk tu barulah kita cek peluang untuk buy. Sekarang ni kita tengok risk reward 54 dan juga 45. So tak berbaloi, kita kena tunggu turun bawah sikit. 40 dan juga 54. Okey. Tunggu bawah sikit dekat MS2. At least sampai MS2. Dia turun sampai MS2 tu, baru berbaloi risk dan juga reward untuk kita masuk. So kat sini 40 campur dengan 57. Bahagi dengan 57. 57 bahagi dengan 40. So NZD USD. Okay. Kita cek peluang buy. Sama dengan 57 bahagi dengan 40. Risk reward 1.425. Dan kita nak lihat last kali. Tadi apa? NZD USD. So sekarang kita ada satu lagi NZD JPY. Ada tak peluang untuk kita jeling-jeling di pair ni? Okay. Alright. So kita ada drop di sini. Okay. Kita tunggu sampai MS tu. Triangle green MS1 S2. So daripada S1 sampai S2, tapi kalau nak risk reward cantik dekat MS2 ni, so korang tunggu sampai ke situ baru cari peluang untuk buy. Target TP kita letak R1 R2 dan stop loss. Okey, tu dia. Stop loss. So ini dia. Kita ada price sama sekali dah menunjukkan dah sampai ke kawasan yang kita nak dan kita hanya tinggal secebis lagi. Tinggal secebis lagi untuk cari peluang buy ataupun sell. Okay, tapi sekarang untuk setup ni sama sekali buy. So risk reward daripada atas sini sampai bawah sini 50. So dekat sini S1. NZD JPY ni dekat S1 pun cantik. NZD JPY buy satu, nisbah 1. Okay, at least satu untuk nisbah 1 untuk scalping ni. So kita akan lihat hari ni apakah jawapannya, adakah kita kena stop loss ataupun macam mana, ataupun dia berjaya bounce daripada situ ataupun kita tak ada entry. Kita tengok 3 possibility yang ada. Okay, ni yang kita nampak di sini. So kita hanya boleh letak alert di sini. Okay, kita letak alert. Sekarang dah nampak ada bau-bau rejection. So trading letak alert kat situ kalau dia berjaya turun lagi low, lagi comel, ni pun sama, kita tunggu dia turun low lagi. Okay, letak alert, adjust. Okay, tu dia. So adjust. So next GBP JPY. Ingat jangan buy apabila candle tengah dalam keadaan menurun. So kita tunggu hanya ada peluang, kalau dia confirm nampak peluang untuk naik, keluar Morubozu ke bullish engulfing ke, baru kita cek peluang untuk buy. So sekarang dah memang dah bucu-bucu, sikit-sikit lagi dah nak trigger. Tunggu sikit lagi, pasti kita akan dapat jawapan. Okay, semua sekali dah masuk kawasan. Kita tengok scalping kita pada hari ini berjaya ke ataupun tidak. Alright, so kita akan break sekejap. Kita akan break dalam masa sebeberapa minit. Kita akan break 8 minit, 9 minit gitu. So kita akan sambung lagi pada pukul 3, lebih kurang 3, 10 minit. Okay, 3, 8 minit, 3, 10 minit. Okay, jom kita break sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua.
Adakah anda berbangga menjadi pelanggan XM? Kenapa tidak menghebahkan berita tentang XM? Program Rujuk Rakan XM dihasilkan untuk memberi ganjaran kepada pelanggan setia yang merujuk rakan. Jemput rakan anda untuk mula berdagang bersama kami dan peroleh $35 bagi setiap rakan yang anda rujuk. Program Rujuk Rakan kami dirangka supaya lebih ramai orang yang anda jemput, semakin banyak yang anda akan peroleh bagi setiap rujukan yang berjaya. Di samping itu, tidak ada batasan untuk jumlah rakan yang boleh anda jemput. Lebih banyak rujukan, lebih banyak yang diperoleh. Mari mula menjana sekarang. XM kini menawarkan bonus 2 peringkat pada deposit anda yang digabungkan untuk memberi sejumlah $5,000 di atas jumlah pelaburan anda. Ini memberi anda keupayaan untuk bermula dengan modal yang lebih besar. Program bonus ini memberikan kredit serta-merta pada deposit anda dengan deposit serendah $5 sahaja tersedia untuk akaun MT4 dan juga MT5. Bonus ini diberikan secara automatik kepada semua pelanggan yang melakukan deposit ke dalam akaun dagangan mereka. Jadi tunggu apa lagi? Tuntut bonus anda sekarang! XM menawarkan program kesetiaan di mana pelanggan mendapat ganjaran untuk setiap kali mereka berdagang dengan XM. Ini adalah cara kami untuk menunjukkan penghargaan kami kepada pelanggan. Apabila anda mula berdagang, anda akan menerima XMP yang boleh ditebus pada bila-bila masa untuk ganjaran bonus kredit. Lebih banyak XMP yang anda terima, lebih banyak ganjaran bonus kredit yang anda boleh tebus. Anda boleh mula menjana pendapatan sebaik sahaja anda mula berdagang, tanpa perlu membuat sebarang pendaftaran. Kami akan memberitahu anda mengenai $30 bonus tanpa deposit. Anda boleh mula berdagang tanpa risiko. Jika anda membuka ataupun mendaftar akaun nyata bersama XM, anda akan mendapat $30 yang akan dikreditkan ke dalam baki akaun anda. Untuk bermula, anda hanya perlu mendaftar akaun nyata bersama XM dan pendaftaran hanya mengambil masa kurang daripada 3 minit sahaja. Jadi tunggu apa lagi? Mari mula berdagang. VPS atau Virtual Private Server adalah perkhidmatan yang digunakan dalam dunia hosting di mana ia berfungsi sebagai pelayan khusus yang berdiri sendiri. VPS XM membolehkan anda berdagang dengan lebih pantas dan mudah. VPS XM mudah diakses dari lokasi anda, tingkatkan masa perdagangan sesuai untuk penggunaan penasihat pakar dan dengan ketersediaan 24 jam. Untuk masa yang terhad sahaja dalam tempoh promosi, perkhidmatan VPS XM tersedia untuk semua pelanggan XM yang sedia ada dan baru secara percuma, tertakluk pada terma dan syarat. Manfaatkan sepenuhnya pelaksanaan XM dengan VPS XM.
Forex juga dikenali sebagai pertukaran mata wang asing, FX atau mata wang. Perdagangan mata wang adalah pasaran global yang decentralized di mana semua mata wang dunia didagangkan. Tapi bagaimana semua ini boleh membantu anda jika anda tiada pengetahuan tentang Forex? Selamat datang ke XM, broker yang dipercayai, dan kami menyediakan platform pendidikan dalam cara yang mudah dan juga inovatif. Dengan XM, anda berpeluang untuk mendapatkan pendidikan percuma mengenai perdagangan Forex dari platform seperti XM Live, Ruang Asas, Ruang lanjutan lokal di mana ada pakar kami menanti anda di sana. Jadi tunggu apa lagi? Lawat laman web xm.com sekarang dan mula belajar bersama pakar kami. Akaun demo memberi anda peluang untuk mencuba platform dagangan web kami dengan tiada risiko. Fungsi akaun demo adalah seperti akaun sebenar kecuali anda berdagang dengan baki wang maya. Ini adalah kaedah terbaik bagi pedagang baru untuk menerokai bidang dagangan. Dengan akaun demo XM, kami memberi anda pengalaman dagangan Forex menggunakan semua ciri dagangan yang disediakan oleh platform MT4. Buka akaun demo dengan XM dan mulakan dengan baki maya $100,000 USD. Adakah anda berbangga menjadi pelanggan XM? Kenapa tidak menghebahkan berita tentang XM? Program Rujuk Rakan XM dihasilkan untuk memberi ganjaran kepada pelanggan setia yang merujuk rakan. Jemput rakan anda untuk mula berdagang bersama kami dan peroleh $35 USD bagi setiap rakan yang anda rujuk. Program Rujuk Rakan kami dirangka supaya lebih ramai orang yang anda jemput, semakin banyak yang anda akan peroleh bagi setiap rujukan yang berjaya. Di samping itu, tidak ada batasan untuk jumlah rakan yang boleh anda jemput. Lebih banyak rujukan, lebih banyak yang diperoleh. Mari mula menjana sekarang. XM kini menawarkan bonus 2 peringkat pada deposit anda yang digabungkan untuk memberi sejumlah $5,000 di atas jumlah pelaburan anda. Ini memberi anda keupayaan untuk bermula dengan modal yang lebih besar.
Program bonus ini memberikan kredit serta-merta pada deposit anda dengan deposit serendah $5 sahaja tersedia untuk akaun MP4 dan juga MP5. Bonus ini diberikan secara automatik kepada semua pelanggan yang melakukan deposit ke dalam akaun dagangan mereka. Jadi tunggu apa lagi? Tuntut bonus anda sekarang! XM menawarkan program kesetiaan di mana pelanggan mendapat ganjaran untuk setiap kali mereka berdagang dengan XM. Ini adalah cara kami untuk menunjukkan penghargaan kami kepada pelanggan. Apabila anda mula berdagang, anda akan menerima XMP yang boleh ditebus pada bila-bila masa untuk ganjaran bonus kredit. Lebih banyak XMP yang anda terima, lebih banyak ganjaran bonus kredit yang anda boleh tebus. Anda boleh mula menjana pendapatan sebaik sahaja anda mula berdagang, tanpa perlu membuat sebarang pendaftaran. Kami akan memberitahu anda mengenai $30 bonus tanpa deposit. Anda boleh mula berdagang tanpa risiko. Jika anda membuka ataupun mendaftar akaun nyata bersama XM, anda akan mendapat $30 yang akan dikreditkan ke dalam baki akaun anda. Untuk bermula, anda hanya perlu mendaftar akaun nyata bersama XM dan pendaftaran hanya mengambil masa kurang daripada 3 minit sahaja. Jadi tunggu apa lagi? Mari mula berdagang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kembali kita dalam rancangan webinar, rancangan Advanced Education Room. Alright. So dalam ruang lanjutan lokal, ruang lanjutan lokal ni kita akan ceritakan mengenai apa-apa yang menarik. Sebagai contoh tadi semasa sesi pertama, kita ada apa ni kata? Ada cerita mengenai apa trade idea ataupun apa plan dagangan kita, apa yang kita nampak sekarang pada waktu sekarang, apa yang menarik. So itulah yang kita akan dah kupas untuk sesi pertama. So kita ada beberapa trade idea yang dah trigger, yang dah tengah berjalan. Yang ni semua sekali nampak rejection tadi, scalping kita betul-betul dia reject di kawasan yang kita nak lihat. Dan kalau boleh janganlah naik dulu. So bagi hint dulu, lepas tu baru naik. Sekarang dah ada hint dah memang dah lakukan rejection, dah ada momentum untuk naik. So ke arah sekarang Europe buka. So pada waktu Europe ni kita nak lihat apakah yang menarik lagi. Sekarang sentimen pasaran lebih negatif, lebih bersifat negatif, dan kita nak lihat nanti adakah pertukaran sentimen kembali positif ataupun komoditi dolar kembali mendominasi pasaran. Itu yang kita akan lihat. Okey. So inilah kita nampak GBP kita ada 4 GBP, JPY, GBP USD, NZD USD dan NZD JPY. So semua sekali memang betul-betul dah melakukan rejection di kawasan yang kita nak lihat. Alright. Ada divergent. Ada divergent di sini. Okey, dan tengok ke mana dia akan pergi selepas ini. Tu yang menarik. Okey. So itu dia. Dan jom. Dekat weekly punya, weekend punya menggunakan Renko baru reject kepada support kita. Kita target sampai E. Okey, kejap tengok yang ni. Ni terus meneruskan perjalanan ke bawah, GBP JPY meneruskan perjalanan ke bawah, dan NZD USD ada lagi sikit. Dan selepas tu kita ada NZD JPY tengah membuat satu pattern, dan kita tengok adakah dia berjaya bounce naik ke atas. Okey.
Nah, ni target kita. Boleh? Ni untuk NZD JPY. So setakat ni belum sampai, belum masuk sikit lagi untuk NZD pair dan GBP USD dan GBP JPY ada jauh lagi perjalanan. So kita tengok sekejap lagi. Hari ni adakah dia trigger ataupun esok baru dia trigger. Okey, jom kita masuk kepada slide kita. Slide kita hari ini berkenaan momentum indicator. Kita akan cerita tentang momentum indicator. Okey. So, dalam topik kali ni kita akan lihat penggunaan technical indicator yang berayun. Indikator-indikator yang berayun yang menunjukkan keadaan momentum. Okey, jom. Sebelum tu kita baca dahulu disclaimer. Disclaimer kita, risiko pelaburan. Dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi dan tahap leverage tinggi pun boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey. Dan saya Muhammad Elmi Izzani dan merupakan salah seorang trader, investor dan juga instruktor. Okey, terlibat dalam dagangan mata wang hampir berapa tahun? 12 daripada 2012. So 10 tahun, hampir 10 tahun 9 tahun. Tahun ni masuk ke tahun ke-10. Okey, 2012 akhir tahun 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So hampir 10 tahun. Okey, hampir 10 tahun berjinak-jinak dalam currency trading ni. Okey, yang pertama untuk minggu ni kita akan bermain dengan kepercayaan. Okey, bermain dengan kepercayaan. Apakah kepercayaan yang kita percaya? Apakah kepercayaan kita terhadap bisnes online ni? Bisnes dagangan mata wang ni, bisnes yang kena letak modal untuk kita niagakan untuk mendapatkan profit. Tu dia. So benda ni bukannya dropship. Ini kita kena keluarkan modal. Kita kena keluarkan modal dan kalau modal kita tu berjaya buat duit, baru kita akan dapat duit, baru dapat profitnya. Okey. Faham So kita boleh tengoklah dekat sini apakah belief-belief yang saya sendiri ni antara yang saya percaya dan saya gunakan dan saya tulis dalam saya punya belief. Okey. So okey, ni kejap saya keluarkan yang ni kejap Apa dia tulis ni kejap Alright. So kejap kawal emosi. Berjaya kawal emosi sama dengan hasil yang baik dalam berdagang. Okey. Senang cerita macam ni. Kalau kita berjaya mengawal emosi, kita akan dapat hasil yang lebih baik dalam berdagang. Sebab kalau contohnya dalam perdagangan ni, dalam kita trading ni, kita wajib benda yang paling utama kita kena fokuskan adalah emosi. Emosi kita dalam keadaan tip-top, insya-Allah result kita pun dalam keadaan yang lebih baik berbanding kalau kita contohnya pressure tertekan, kita nak kena bayar komitmen bulanan daripada hasil trading yang belum ada lagi. So benda tu memang akan pressure, akan stress. So bila dalam keadaan stress, trading kita pun dalam keadaan yang tertekan. Trading tu sendiri dah stress. Tambah lagi pressure nak kena bayar duit kereta, duit rumah, duit makan anak bini. So benda tu lagi lah stres. So bila kita dalam keadaan was-was, boleh ke dapat profit ni, boleh ke dapat profit ni, sistem ni okey ke? Bila kita membuat macam itu, maksudnya kita masih belum yakin, belum ada determination, ataupun bila kita tak ada satu angka yang kita boleh pegang ataupun kita boleh percaya daripada sudut
jangkaan ataupun ekspektansi dia. Okey. So pertama kita mesti kawal emosi kita, baru kita boleh berdagang dengan baik. Okey, dan yang kedua, apa yang saya percaya adalah disiplin. Disiplin adalah key kepada kejayaan. Adalah satu kunci dalam kejayaan. So, kalau kita betul-betul nak sukses, nak bertahan lama dalam industri ni, nak sentiasa berdaya saing ataupun sentiasa buat profit, sentiasa positif. Dalam ni kita kena ikut disiplin apa yang kita tetapkan. Setiap orang disiplin dia berbeza dan kalau ikutkan daripada apa yang saya punya bacaan, kejayaan daripada top 10 trader kebanyakannya adalah follow, ada disiplin yang kuat. Maksudnya semua sekali ada sama. Semua mesti sebut pasal disiplin, disiplin dan disiplin. So apabila kita berjaya mengawal emosi kita, berjaya disiplin, ikut kepada apa yang kita dah tetapkan, barulah kita boleh berjaya dalam trading. Okey, dan seterusnya, bertanggungjawab terhadap result apa yang kita dapat. Alright, bertanggungjawab terhadap result yang kita dapat. Apa result kita? Apakah yang apa orang kata? Apa yang kita buat, apa keputusan yang kita buat, kita sendiri kena bertanggungjawab. Sebagai contoh, tadi GBP USD. Sebagai contoh, GBP USD ni ataupun NZD JPY ni kita plan untuk buy. Okey, kalau contohnya dia gagal, dia naik ke atas, kita dapatlah profit buy tu, kita bertanggungjawab ke atas profit kita sendiri. Maksudnya kita, okey, daripada analisis aku membuat result, letak lot sekian, kita akan dapat sekian. So kita sendiri yang bertanggungjawab terhadap apa yang kita buat keputusan, apa decision yang kita buat. Okey, so itu dia. Alright. Dan apa ni? Ni GBP USD pun melakukan rejection tapi belum ada price action yang menunjukkan dia nak naik. Kita tunggu. GBP JPY okey, dah nampak ada bull candle. So kita tunggu sikit lagi, ada break atas ke atas ni, baru kita masuk peluang untuk buy. So dia break mana? Dia break atas ni okey, dia break harga atas ni, baru kita masuk peluang untuk buy. Okey, kira lot size. Kat mana nak kira lot size? Sebagai contoh, ni akan bergantung ataupun kita akan tahu berapakah lot size yang sesuai dan berapakah kemungkinan result yang kita dapat. Sebagai contoh, tadi pair apa? GBP JPY. Okey, GBP JPY. So kalau contohnya dalam GBP JPY ni kita nak masuk apa, $5. Okey, kita cakap kita nak riskkan $5 sahaja. So kita letak 100% risk. Okey, kita akan rugi semua sekali $5. So stop loss kita berapa GBP JPY tadi? Daripada tempat kita entry sini sampai ke bawah. Tempat kita entry sini sampai ke bawah dalam 74 pip. 74 pip mana Mana? 74 pip. So pair apa kita trade tadi? GBP JPY. So USD JPY 103.7. So calculate. So ini adalah lot size yang kita boleh buat ataupun ini adalah lot size maksimum yang kita boleh tekan, 0.7. Kalau 0.7 ni kita tekan, kita akan rugi sebanyak apa? $5. So inilah dia. 0.7, dia reverse 74 pip, kita akan rugi $5. So dekat sini kita akan entry 0.7. So kita akan rugi $5. Okey, faham Boleh? Boleh okey, cantik. So kita teruskan lagi. Ya, saya salah sebab saya full margin. Tak ada masalah. So kita kena sendiri tanggung apa yang kita buat. Kita kena percaya ini adalah hasil daripada apa keputusan yang kita buat. Okey, berdagang dengan objektif yang jelas. Okey, ini antara belief yang saya percaya. Nak berjaya kena ada objektif yang jelas. Apa kita punya aim? Apa target kita? Berapa lama kita nak jadi trader? Ada tak tempoh ataupun waktu yang kita cakap kita akan berhenti? Okey? Dan seterusnya, goal. Apakah goal kita? Apakah impian kita? Dalam trading ni berapakah matlamat dia untuk
sekian, contoh selama 10 tahun aku trading, apakah yang aku akan achieve? Apakah aku akan dapat? Adakah aku trading hanya mengisi masa lapang? Adakah aku trading hanya nak buat duit sampingan? Adakah ini adalah main income aku? So benda-benda tu kita mesti jelas. Ini adalah benda yang kita kena set dahulu sebelum kita akan pergi masuk dalam trading punya live, dunia trading kita. Okey, berdagang dengan objektif yang jelas. Dan seterusnya, sentiasa berfikir risiko dahulu. Apa maksud berfikir risiko dulu? Setiap apa yang kita buat, kita bermain dengan risiko. Bila kita cakap kita keluarkan modal, apakah risk yang kita ambil? Okey, contoh kita letak $1,000, berapakah risiko daripada $1,000 yang kita sanggup untuk lebur? Okey, kalau macam saya hanya setkan macam ni. Kalau saya deposit $1,000, itu adalah keseluruhan yang saya sanggup rugi. Okey, kalau rugi $1,000 untuk tahun tu habis, dah tak ada dah bajet lagi. Tu contoh. Alright, berapakah contoh? Yang paling best adalah berapakah allocation ataupun peruntukan yang kita nak buat ataupun kita memang willingly untuk spend. Willingly kita untuk spend dalam kita punya kerjaya tahun 2021 untuk trading. Berapa yang kita sanggup untuk rugi? Bukan duit kecemasan, bukan duit simpanan, duit yang memang kita sanggup untuk rugi. Duit yang kita memang dah tutup mata lah, itu duit tepi. Okey, itu yang kita perlu tahu dahulu. So kita mesti tahu risk tolerance kita, kita mesti tahu risk reward kita. Okey, adakah kita membuat pelaburan yang berbaloi? Adakah kita membuat pelaburan yang salah? So benda itulah yang perlu kita setkan, tentukan dahulu. Okey, sentiasa berfikir kepada risiko. Risiko, risk first. Baru profit akan datang. Dan saya percaya juga bahawa penggunaan teknik yang mudah akan menjamin kita untuk lebih berdisiplin. Dan saya percaya kalau teknik yang mudah senang lagi untuk kita follow berbanding teknik tu susah gila. Dan kita sudahlah teknik tu susah, kita follow pun susah dan end up rugi. Kita akan lagi stres. Pada pandangan saya, gunakan benda yang mudah-mudah dan kita membuat duit daripada macam mana kita exit, macam mana kita keluar daripada pasaran. Okey, macam mana kita keluarkan daripada pasaran. Okey, dan yang ini adalah sentiasa melabur di sistem yang boleh mendatangkan hasil. Selalu berpegang pada ni. Kita ni sebagai seorang trader dan kita juga yang keluarkan duit. So kita pelabur. So daripada kita sebagai trader dan juga kita juga seorang pelabur, kita juga sebagai risk manager. Kita juga yang kena tentukan berapakah risiko yang boleh kita terima. Untuk trade ni berapakah risk yang patut kita ambil. So kita semua sekali dalam retail trader, sebagai retail investor, kita all in. Kita semua sekali ada. Kita lah sebagai trader, kita lah sebagai investor, kita lah sebagai risk manager. So itu semua sekali kita. So bila semua sekali kita sentiasa beringat kita akan melabur. Contoh, kita tanya kepada diri kita, okay, kita hanya ada $100 dan setiap kali untuk tahun ni $100, adakah kita akan melabur kepada diri kita yang sentiasa tak berdisiplin? Yang tak tahu pun result dia. Adakah kita nak buat macam tu? So benda ni lah yang perlu kita tahu. Perlu kita setkan dahulu. Ingat kita nak melabur kepada sistem yang sentiasa mendatangkan hasil dalam pelaburan kita. Business plan, kita mesti tahu apakah bisnes ataupun macam mana return yang kita akan dapat. Okay? Dan yang ini, buang yang salah. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Faham? Buang yang salah sepantas yang mungkin. Saya selalu berpegang pada ni. Kalau kita salah, exit. Salah, exit. Saya salah, buang. Okay, jangan simpan. Ini ibarat kanser. Bila kita simpan kanser tu lama-lama, dia akan melarat dan akan membunuh kita sendiri. So, bila kita jumpa benda yang rosak, yang salah, buang secepat mungkin. Jangan biarkan kerugian yang banyak sampai MC. Okay? Kalau kita tahu benda tu salah, buang. Exit dia. Say next. Buat baru. Okay? Buat baru. Dah salah, buat baru. Alright? So,
Itu adalah belief-belief yang saya percaya, yang membantu saya dalam pembinaan kepercayaan dalam dagangan ni. Boleh So itu dia. Dan kita akan masuk kepada technical analysis kita. Sebelum tu kita tengok ada tak setup-setup yang trigger. Okey. Alright. So, kalau kita lihat yang ini dah trigger Kita dah ada trigger NZD USD, tempat kita entry di mana? Ni dah lepas. Okey, price ni pula. Ni So dia dah lepas. So senang ceritalah, kita dah ada setup buy. Okey, kita dah ada setup buy, dah melepas ke atas dan kita tengok risk reward kita 60, 30, 60. So at least dia sampai ke R2. Okey, sampai ke R2 baru kita consider kita dapat risk reward satu-satu. Ni minimum adalah DPV. Price sampai DPV kita akan letak break even. Stop loss kita mula bawah ni, kita akan tarik sampai ke tempat entry kita. Okey, at least break even apabila price sampai DPV. Itu benda yang kita perlu setkan. Ini dalam pengurusan. Okey, ni dah ke atas kan, dah ada entry, dah buy. Price lepas di atas DPV, kita akan tarik stop loss betul-betul tempat entry. Okey, so itu yang kita nak lihat sekejap lagi. Boleh? NZD USD dah trigger, NZD JPY pun sama juga dah trigger. So kita ada dua position yang dah trigger. Sini tempat kita entry dan ini dia melakukan rejection daripada support dan dia melakukan kenaikan. Di sini tempat entry dan kita tengok risk reward daripada tempat entry sini sampai stop loss dalam 60 pip, 41. Okey, at least sampai MR2. MR2 risk reward satu-satu. Okey, tengok sampai DPV itu adalah first kita punya perubahan. Kita akan adjust kita punya stop loss, letak break even. Okey, GBP JPY dah ada. GBP JPY belum. Tu kawasan yang perlu kita pecahkan. Dia tembus atas itu baru kita masuk buy. Yang ini pula belum ada. Okey, tak ada candle bull. Tiada candle bull lagi. Alright. So tunggu tu. Boleh? Boleh So benda ni lah yang perlu kita lihat. Kejap, apa benda yang kecoh kat luar ni? Masa saya kat office. Lepas tu riuh pula staff tu ni. Okey, so jom. Technical analysis yang kita akan buat adalah berkenaan dengan momentum indicator. Momentum indicator iaitu kejap alihkan. So ini dia. Momentum indicator, yang itu yang kita akan cover. Okey, so dalam momentum indicator ni kita akan ada beberapa indikator seperti RSI, IMI, rate of change, STOXX, CCI. Itu adalah indikator-indikator yang kita akan lihat. Okey, yang kita akan kupas, yang kita akan jeling-jeling dahulu. Macam mana permainan RSI, IMI, ROC, STOXX dan juga CCI. Okey, jom. Okey, dalam indikator ni, momentum, apa maksud momentum tu? Momentum merujuk kepada hal laju atau kadar perubahan harga security. Okey, indikator momentum berayun di atas atau di bawah garis keseimbangan. Alright. Hai Yusof. Baru buka chat ni. Hai, Waalaikumsalam. Apa khabar Yusof? Daripada mana? Okey. So dalam momentum indicator, dia adalah menunjuk salah satu indikator yang boleh kita lihat sebagai bersifat berayun antara atas bawah, atas bawah. So dia ada satu kawasan ekstrim. Okey, daripada Melaka. Hai.
Saya daripada Johor. Kita orang gelak apa ni? Negeri-negeri selatan orang kata. Okey, baiklah. So, indikator berayun daripada atas dan bawah dan ada satu titik neutral garis keseimbangan. Semua indikator momentum membandingkan perubahan harga dari satu tempoh ke tempoh yang lain. Indikator ini mengukur sama ada kenaikan trend sedang meningkat ataupun dia dah start slow down. Dah start kemungkinan dah tamat dia punya kenaikan ataupun penurunan. Okey, next RSI. Okey, RSI. Apakah RSI ni? RSI adalah salah satu indikator. Nama penuh adalah Relative Strength Index. Dicipta oleh J. Wales Wilder dan ditunjukkan dalam bukunya New Concept in Technical Trading System. RSI membandingkan purata perubahan harga bar bullish dengan purata perubahan bar bearish. Tu macam mana kiraan dia. Ni RSI U tu untuk uptrend, ni untuk downtrend, untuk candle down dan untuk candle up. So parameter standard dia adalah 14. Ini adalah untuk RSI. So ikutlah kita nak pakai macam mana. Ni kiraan dia lah. Tak perlu tahu kiraan pun tak ada masalah. Yang penting kita tahu macam mana permainan RSI tu. Okey, RSI ni dia bergerak dalam range 0 hingga 100. Okey, dan 50 adalah titik tengah. Apabila RSI berada di atas 50, dia memberi hint kepada kita momentum dia dalam keadaan menaik ataupun meningkat. So apabila dia berada di bawah 50, momentum menunjukkan menurun ataupun momentum menurun, meningkat. Faham tak? Momentum turun ke bawah, downtrend lebih tinggi. Okey, RSI juga digunakan untuk menendahkan keadaan harga yang ekstrim. Security dianggap terlebih beli apabila RSI bergerak di atas 70 dan terlebih jual apabila RSI bergerak di bawah 30. Okey. So, IMI dicipta oleh Chandi dan dianggap sebagai hasil gabungan antara RSI dan juga analisis candlestick. Pengiraan IMI ni apa? Intraday Momentum Index. Dia melihat kepada harga buka dan juga harga tutup dan menentukan sama ada pasaran dalam keadaan bullish ataupun dalam keadaan bearish. Okey, ia memisahkan candlestick dan melakukan pengiraan menggunakan RSI pada badan candlestick. Ni ada kiraan dia. Okey, berapa banyak, berapa pips dia turun, berapa pips dia naik. G adalah green candle, R adalah red candle. So berapa banyak red, berapa banyak green, yang itulah dia melihat daripada situ. So dia memberi purata dan dia menunjukkan macam mana permainan dia. Okey, so ini dia tempoh lalai IMI adalah 14. Okey, dan ini adalah persen dia 43%. Contoh kalau ada perubahan dia akan berubah juga. Okey, IMI macam mana permainan dia? Dia bergerak daripada kosong, daripada kosong sampai ke 100. Okey, dalam perjalanan daripada kosong sampai ke 100. Dan titik tengah dia adalah 50. 50 sebagai satu nilai keseimbangan ataupun nilai titik tengah dia. Apabila ia berada di atas 50, momentum ke atas dalam keadaan yang lebih tinggi. Dan apabila ia berada di bawah 50, momentum menurun pula lebih tinggi. Okey, downtrend punya trend tu lebih tinggi. Dan IMI juga digunakan untuk mendedahkan keadaan harga-harga yang ekstrim. Kawasan-kawasan overbought, oversold tu benda-benda yang selalu sering kali dilihat. Okey, security dianggap terlebih beli apabila IMI berada di atas 70. Dia sama dengan RSI menggunakan angka 30 dan juga 70. 70 terlebih beli, overbought, dan terlebih jual pula di bawah 30. So itu adalah terlebih jual, oversold. So next adalah rate of change. Rate of change, pertukaran daripada harga. Oscillator momentum yang mengukur peratusan perubahan harga dari satu tempoh ke satu tempoh yang lain. Dia mudah saja. Daripada satu tempoh, dia comparekan dengan tempoh yang lain. Alright. Hasilnya adalah peratus harga security yang berubah dalam tempoh X. Maksudnya berapa tempoh yang kita tetapkan. ROC sama seperti momentum oscillator dengan hanya satu perbezaan apabila momentum dinormalisasi.
ROC mempunyai keseimbangan pada kosong, manakala momentum osilator bergerak di atas ataupun di bawah 100, itu dianggap sebagai ekstrim. Okey. So yang ini dia punya kiraan dia. Dia hanya comparekan kepada dua tempoh. Satu tempoh yang sebelum ni dan tempoh yang kita setkan. So kalau dia ke bawah banyak, banyaklah ke bawah. Kalau dia ke atas banyak, ataslah dia. Okey, ROC kita main dia. Macam mana penggunaan ROC, rate of change ni. Center line dia, titik tengah dia kosong. Okey. Kalau macam RSI, IMI tadi dia pakai 50 kan. So yang ini dia pakai kosong. Okey. Dia pakai kosong. Apa yang kosong itu adalah center line benchmark dia. Apabila kenaikan berterusan, ROC bergerak ke kawasan yang positif. Apabila penurunan yang berterusan, ROC turun lebih jauh ke zon negatif. Okey, ROC digunakan untuk mendedahkan keadaan harga yang ekstrim. Pedagang dapat mengenal pasti secara visual tahap-tahap yang menyebabkan berlakunya pertukaran sebelum ini untuk menentukan zon terlebih jual dan terlebih beli. Okey, so benda ni lah yang selalu kita lihat, kita tengok. So faham faham? So kita akan tengok kepada kawasan-kawasan ekstrim, kawasan-kawasan yang menunjukkan momentum tu dah tamat. Dan seterusnya adalah Stoch yang dihasilkan oleh George C. Lane, dan ini adalah salah satu old school juga indikator pada tahun 1950-an baru dibuat. Okey. Ia membandingkan harga tutup security berbanding dengan julat harga dalam tempoh yang tertentu. Kalau kita tengok default punya Stoch adalah 5. So daripada 5 hari punya harga ataupun 5 batang candle punya harga, di situlah dipuratakan dia. So dapatlah pergerakan Stoch tu. Okey. Oscillator ini tidak mengikut harga dan volume, sebaliknya ia mengikut kelajuan atau momentum harga. Sebagai contoh, dia menggunakan persen-persen kan. Tutup semasa harga rendah, harga tinggi, lepas tu darab dengan 100, dapatlah berapa peratus. So untuk persen K, persen K, persen D dan juga dia punya tu ni sebagai contoh, ini dia punya perkiraan. HHV tu higher high value, LLV adalah lower low value. So daripada 5 batang candle dia comparekan. So kita akan dapatlah price menaik. Yang ini pun dia menaik. So dia tengok berapa persen pergerakan harga. Mari kita lihat bagaimana Stoch dia dikira. Okey, dia comparekan. Dia comparekan higher high value, lower low value. So itulah kiraan yang dia dapat. So sepatutnya Stoch bentuk dia tak lawa. Kalau Stoch 500 ataupun 511 bentuk dia tak lawa. Dia jadi macam ni je. Dia jadi lawa apabila dia jadi macam gini, ada curve ni, apabila kita mempuratakan yang ini ada data kan, ada nombor ni berapa, ni berapa, ni berapa, dekat lekuk ni berapa, dekat lekuk ni berapa, dekat ni berapa. So kita ambil data-data tu, kita puratakan dia kepada 3. Ni 3 tengah ni. So puratakan daripada data 5 ni, kita puratakan. So dapatlah bentuk dia lebih smooth. Okey, dan 3 yang belakang ni adalah yang merah ni. Kita puratakan yang ini pula. So dapatlah yang merah ni. Okey. So purata dalam purata. Dapatlah bacaan Stoch ni. Oscillator stochastic dia bergerak daripada 0 sampai 100. Dia sama macam RSI. IMI. Dia bergerak daripada 0 sampai 100. Bacaan di atas 80 menunjukkan harga berhampiran dengan puncak bacaan. Di bawah 20 pula menunjukkan harga berhampiran dengan dasar. So kat situ menunjukkan keadaan ekstrim je. Security dikatakan terlebih beli apabila persen K bergerak di atas 80 dan terlebih jual apabila persen K berada di bawah 20. So itu dia. Dan last kali indikator kita adalah CCI, Commodity Channel Index. Commodity Channel Index ia adalah indikator serbaguna oleh Donald Lambert yang dicipta pada 1980. Dia muda lagi lah. Kalau Stoch tadi 1950, yang ini 1980. Ia boleh digunakan untuk mengenal pasti
permulaan trend baru atau memberi amaran kepada keadaan yang ekstrim. Pada mulanya dia dibangunkan untuk mengenal pasti perubahan kitaran dalam komoditi, tetapi indikator tersebut dapat diterapkan dengan jayanya apabila kelas aset yang lain. CCI mengukur paras harga semasa relatif kepada harga purata untuk tempoh masa yang tertentu. Okey, kita tengok ni ni dia punya kiraan dia. Kiraan penggunaan CCI. Sekejap minum air. Okey. So, yang ini adalah bacaan CCI dia. Kita hanya melihat kepada macam mana CCI itu terbentuk, macam mana rupa dia macam ni. Dia bergerak daripada kosong ada center line. Okey. Price berhampiran dekat dengan 100 bermaksud momentum ke atas tu kuat. Dekat dengan 100 momentum ke atas tu kuat. Atas daripada 200 momentum ke atas tu dah masuk ekstrim, dah terlebih, overbought dah, terlebih-lebih dah. Okey, sama juga yang ke bawah ni. Dia duduk di bawah negatif 100, dia dalam keadaan yang mengukuh untuk turun. Price tengah laju untuk turun. So apabila dia melepasi negatif 200 bermaksud pasaran dalam keadaan yang lebih negatif. Okey, yang lebih negatif ke bawah. Alright? Ataupun dia dah kawasan ekstrim. Dah terlebih-lebih dah. Dah ekstrim dah, masuk kawasan oversold. So itu dia atas 200 ataupun minus negatif 200. Itu kawasan yang dikatakan ekstrim. Okey. So parameter dia CCI turun naik di bawah ataupun di bawah paras SIFA. Kenaikan di atas 100 menunjukkan kekuatan dan boleh menandakan permulaannya trend. Trend tengah kuat menaik. Di bawah negatif 100 pula menunjukkan kelemahan dan boleh menandakan permulaan downtrend. Dan kita akan mencari keadaan terlebih beli dan terlebih jual apabila dia plus minus negatif 200 ataupun 200. Walau bagaimanapun, memandangkan CCI adalah osilator yang tidak terikat, tahap yang ekstrim mungkin bergantung kepada ketidakstabilan satu-satu security. Okey. Dapat tu ada 2-3 indikator yang kita boleh jeling-jeling. Alright. Sebagai contoh, kita masukkan satu indikator baru kat sini, satu chart baru. Kita buka naked chart. Okey, dan kita masukkan indikator oscillator relative strength index. Ni dia. Ini adalah indikator standard RSI. RSI punya indikator kat sini. So apa yang kita boleh nampak dekat RSI ni, okey, ini dia bergerak daripada kosong sampai ke 100. Dan 50 ni ada titik tengah. 70 ni dah terlebih jual. Okey, terlebih jual. Tengok dekat mana terlebih jual. Kat atas ni terlebih jual. Daripada start dia mana? Lebih 70 di sini. So di kawasan atas ni sama sekali terlebih jual. Alright. Dan apabila price melakukan dah turun, dia masih lagi berada di atas. Maksudnya trend untuk ke atas tu masih lagi kukuh. Tu dia. Dan apabila yang bawah sini, dia berada di bawah 30. Mana kat sini? Daripada sini sampai ke bawah sini, itu adalah kawasan terlebih-lebih jual. Oversold. So kita lihat ke manakah hala tuju dia. Okey, ni untuk Euro AUD. So itu yang kita nampak. Boleh Euro AUD terlebih jual, terlebih beli, terlebih jual. So ini adalah RSI. Dan kita juga boleh gunakan, jom kita tengok slide Alright. So kita boleh gunakan analisis dalam momentum indicator untuk melihat arah, untuk lihat kawasan, untuk melihat divergent. Okay, kita ada buat 3 analisis. Yang pertama kita melihat kepada kawasan bullish ataupun bearish. Sebagai contoh yang ditunjukkan di sini adalah price tu tengah menaik, tetapi kita draw satu trend line. Apabila price melakukan rejection, dia terjun ke bawah melepasi trend line tu, itu bermaksud trend ke bawah dah bermula. Okey, trend untuk turun tu dah bermula.
Okey, yang ini pula trend menaik dah start bermula apabila dia break daripada trend line ni dan dia naik ke atas. Alright, tu dia. Dan seterusnya bawah ni kalau kita nak menggunakan moving average dalam menentukan trend pun tiada masalah. Sebagai contoh di sini. Trend awal dia memberi hint, dia cross moving average awal dan dia menunjukkan bahawa kemungkinan besar dia akan naik tu ada. Okey, dan ini pun sama, kawasan overbought dan juga oversold. Ini adalah kita panggil sebagai kawasan ekstrim. Kawasan-kawasan yang terlebih jual dan terlebih beli. Okey, untuk kawasan-kawasan ekstrim ni saya selalu nasihatkan apabila kita melihat benda-benda ekstrim ni di market structure ataupun pasaran tengah dalam keadaan trending teruk, kena hati-hati. Sebab bila dalam keadaan trending teruk, kawasan overbought ataupun oversold tu hanya memberi maksud cukup-cukup beli ataupun cukup-cukup kita jual. Okey, itu dia. Apabila pasaran dalam keadaan yang ekstrim, dalam keadaan trending market. Okey, dalam keadaan trending market, benda tu lah perlu kita tahu dan kita fokuskan. Alright, kawasan terlebih beli ataupun kawasan terlebih jual ketika market trending. Tetapi kalau market tengah dalam keadaan sideways, kawasan terlebih beli dan terlebih jual, kita boleh menggunakan pendekatan, okey, ini dah kawasan kita boleh dah kawasan overbought, mungkin kita boleh cari sell. Ini dah kawasan oversold, mungkin kita boleh cari peluang untuk buy kalau ada price action yang menunjukkan dia nak naik. So benda-benda itulah yang kita akan lihat. Boleh? Benda-benda itulah kita akan lihat. So itu memang membantu kita. Kena kenal dahulu market structure, market dalam keadaan macam mana, dalam keadaan trending ke, dalam keadaan macam mana. Okey. Momentum dalam keadaan ekstrim menunjukkan psikologi orang ramai dan mengukur intensiti emosi peserta pasaran yang lain. Okey. Okey, boleh sedap pula air ni. Okey. Ni kita tengok kawasan-kawasan overbought dan juga oversold. Ada IMI, ada RSI, ada STOSH, ada ROC. So benda-benda itulah yang kita lihat dahulu sebelum kita membuat apa-apa decision. Boleh? Kawasan kita kena tengok structure dahulu. Structure tu tengah dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan overbought ataupun oversold. Kita boleh juga menggunakan dua indikator momentum yang sama untuk tengok kepastian. Dah sampai extreme oversold lah ni. Ni dah sampai extreme overbought lah ni. Ini memberi hint kemungkinan besar bahawa tamatnya permainan ataupun benda ni lah. Maksudnya dah tamat lah kita punya kalau masuknya dalam trending, tamatlah kita buy, ataupun dah turun, tamatnya kita sell. Benda ni lah yang penting yang perlu kita tahu. Okay, so itulah dia. Dan satu lagi adalah divergent. Divergent ni boleh memberikan kita hint bahawa market tengah macam mana. Tajuk divergent kita dah kupas pada hari semalam. So kita sekali imbas macam mana permainan divergent. Alright. Divergent ada 3. Ada klasik, ada hidden, ada juga kompleks. So kalau jenis klasik divergent, permainan dia senang. Kacang dia. Harga tengah turun, dekat price, dekat candle tengah turun macam tadi kita tengok, turun. Tetapi dekat indikator pula, ini tak ada penurunan ni. Ini ada something yang kenapa dia tak turun selari lah. So itulah memberikan gambaran kepada kita bahawasanya untuk bullish dia belum ada lagi. Untuk dia nak naik belum ada lagi. Apabila ataupun momentum dia untuk turun lagi dah start slow. Dah start kemungkinan tukar arah ni. Tu benda tu yang kita lihat. Okey, dekat indikator bawah ni. So yang ini pun sama. Ni sama. So dia nak naik.
Dia nak naik kejap. Pasal benda ni bergerak ni. Okey, ni dia naik. Kejap, asal dia gerak. Okey deh. Ni dia turun. Dia naik, harga naik tapi kita nampak dekat ini dah tersembunyi. Kejap. Klasik. Oh, klasik dia tunjuk satu je. Klasik. Yang ni klasik untuk bearish kan. Price naik tapi indikator tak. Okey, indikator tak. Price naik tinggi tapi indikator dah tamat. Dekat sini pun nak pecah ni pun dah susah. So kat situlah dia. Dan yang ini adalah hidden. Hidden pula dia berlaku sebaliknya. Price turun sikit tapi dekat indikator wah lebih-lebih pula dia turun. So ini kita panggil sebagai hidden. Saya suka hidden divergent sebab dia lebih bersifat follow kepada current trend. Okey. Ni hidden divergent untuk bearish. Ni dia menaik, ni dia start menurun. Okey. Ni start menurun, yang ni dia menaik. Yang ni dah tak lepas pada ni. So itu yang memberi gambaran kemungkinan besar dia akan jatuh. Dan satu lagi adalah complex divergent. Complex divergent ni macam mana? Complex divergent ni menarik. Kita tak tengok kepada harga, kita hanya melihat kepada indikator yang berbeza period. Berbeza period antara 7, 14 ni kan. So yang 7 ni menunjukkan dia dah ke atas. Yang ni bentuk dia ke bawah. So itu adalah divergent daripada indikator yang sama tapi berbeza period, antara period yang panjang atau dengan period yang lebih pendek. So kita nampak ada hint bahawasanya ada ada complex divergent. Okey, yang ini pula beri hint di sebelah atas, dia memberi hint untuk kemungkinan dia ke bawah. Okey, divergent. Semakin banyak dia muncul, semakin besarlah dia dalam keadaan ataupun semakin berpeluanglah signal tu semakin kukuh. Okey. Semakin banyak kali diuji. Okey, jom kita lihat contoh. Mana tadi kita punya ni? GBP USD. Alright. Ni kita ada So kita nampak ni dia dah ke bawah. Kita punya price action di sini tak menunjukkan dia nak naik lagi. Okey. So kita mungkin boleh adjust ke support 2 pula. Yang ni mungkin kita boleh adjust ke support 2. Alright. Ni kita mungkin adjust. So tunggu, yang ni belum break lagi. Yang ni dah break, yang sini. Dia dah sama lagi rendah. So kita tengok ni dengan ni. Okey, macam mana? GBP JPY. GBP JPY kita menunggu dia buy di sini. Dia tembus atas ni. Gagal dan dia terus turun. So kita tunggu. Yang ini nampaknya dah break tak? Dah terbatal belum? Okey, dah terbatal yang ni So kita tak boleh ambil. Dia dah convergent. Dah jadi convergent. So yang ini dah terbatal dan kita akan tunggu di support 2. Tapi sebenarnya kita kena tunggu sampai dia break bawah ni. Okey, sampai dia break. So kita akan markingkan bawah sini dan bawah sini. Okey. Kita tunggu, kita punya masa pun dah nak habis. Kita tunggu, kalau dia berjaya break bawah sini, kita akan markingkan dia di sini pula. Okey, di bawah sini. Last. Ni sedap ni. Dia sampai di bawah sini dengan keadaan macam ni dengan keadaan dia tak lagi rendah daripada bawah situ, baru kita valid, baru cantik, boleh pakai. Ni ni. So kita tunggu. So kalau dia turun kecil sikit sampai sini, baru kita nampak ada setup untuk dia naik. Ni GBP JPY. So NZD USD. Alright. NZD USD ni menarik. Kita tadi dah ada position ke atas sini. Okey, dah ada position dan sekarang kita dalam keadaan yang negatif. Kita dengan keadaan floating. Okey, floating. So setup semua dah ada, dah cantik. So kita dalam keadaan floating pada ketika ini. Alright. So ini NZD USD dan satu lagi NZD JPY. NZD JPY dia ada setup dan kita dah ada position. Kita tunggu sebab dia dah reject tadi. Dah ada position dan kita tunggu ada tak peluang untuk dia naik ataupun macam mana. Okey. Sekarang kita dalam keadaan floating untuk NZD JPY dan juga NZD USD. Sekarang dia melakukan perjalanan ke bawah pada waktu London tadi.
waktu London. Hampir masuk waktu London pada pukul 4. So ini ni ada divergent. Ni memang confirm divergent. Sekejap kejap. Tadi tak ada divergent lagi NZD USD tak ada divergent. Tengok dia kena break low sini. So sekarang lah baru kita akan menunggu setup. Belum ada lagi ni baru sebaris dengan yesterday low. So kita ambil yesterday low sini. So tak ada lagi. Ni NZD USD belum ada. Yang ini NZD JPY. Okay, NZD JPY kita dah ada di sini. Okay, so dia dah menunjukkan rejection. So kita hanya ada satu NZD JPY sahaja yang dah floating. NZD USD kita belum ada entry lagi. Okay. Alright. So cukuplah setakat ni. Kita tunggu Q daripada Zatul. Zatul dah ada belum? Dia tengah makan dengan gembira tu. Kenyang dia makan. So kita akan tunggu Zatul. Dan selepas ni saya akan serahkan kepada Zatul untuk terus bergembira bersama anda semua. Okay, semua sekali. Terima kasih. Dan kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Okay. Terima kasih semua. Kita akan berjumpa pada esok. Esok 2 sesi kita. Malam dan juga petang. Ready semua? Terima kasih semua yang hadir, yang tengok dengan khusyuk. Dan kita akan sambung lagi pada hari esok. Dan saya serahkan kepada Zatul. Dan lepas Zatul punya sesi, kita ada sudi. Okay? Tak apa pun. Terima kasih dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua.